Berhubung dengan kes kecemasan yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, itu mengikut statistik tahun lepas, tahun 2013, sebanyak 1.299 pelbagai jenis panggilan kecemasan diterima. Itu termasuk kebakaran rumah, itu sebanyak 63 kes panggilan dengan anggaran kerugian Rp4.518.770 dan harta benda yang dapat diselamatkan atau sebanyak Rp2.914.400. Sementara kebakaran bangunan yang diterima sebanyak 49 kes panggilan dengan anggaran kerugian Rp9.006.610 dan harta benda yang dapat diselamatkan Rp3.500.000. Sementara jumlah statistik panggilan kebakaran rumah dan bangunan pada tahun ini 2014 daripada bulan Januari hingga bulan Juni ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat menerima sebanyak 22 kes saja panggilan kebakaran rumah. Itu dengan anggaran kerugian Rp542.000 dan Rp120 dan harta benda yang dapat diselamatkan sebanyak Rp300.000 saja. Sementara 31 kes panggilan kebakaran bangunan dengan anggaran kerugian sebanyak Rp2.190.000 dan Rp700 dan harta benda yang dapat diselamatkan adalah Rp2.347.000. Jika dilihat pada statistik panggilan kebakaran rumah dan bangunan yang diterima pada tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya, itu menampakkan penurunan panggilan kebakaran yang diterima sangat drastik. Alhamdulillah, ini menunjukkan warga awam khasnya di negara Brunei Darussalam sudah peka dengan keselamatan kebakaran di tempat tinggal dan tempat bertugas masing-masing. Kalau boleh kami tahu, kalau tuan ada datanya serba sedikit, kes-kes kebakaran ini adakah ia berlaku secara umum ataupun ada masa-masanya, macam bulan-bulan ini kes kebakaran meningkat, bulan-bulan ini kes kebakaran menurun disebabkan mungkin ada hal-hal tertentu, ada macam itu kali tuan? Ya, memang kes-kes tersebut tidak bertumpu pada setiap satu bulan. Ia mungkin terjadi mengikut ada bulan-bulan yang lain. Kes-kes yang okey. Jadi bila kita nilai ya tuan ya, menurut daripada jumlah kerugian yang berlaku tersebut, memang jumlahnya bukan sedikit. Jadi mungkin penonton juga ingin mengetahui akan apakah dia sebetulnya punca-punca kebakaran tersebut ya bagi kebakaran rumah dan juga bangunan. Mungkin dapat tuan jelaskan. Okey. Alhamdulillah. Dalam rekod Jabatan Bomba dan Penyelamat, penyebab berlakunya kebakaran rumah atau bangunan selalu didapati adalah dipercayai adalah sebagai accidental incident, iaitu berpunca daripada penggunaan peralatan elektrik seperti kepanasan yang berlebihan atau overheated, lebih beban, lintar pintas, dan selalu juga kita dapati penyambungan yang longgar. Selain daripada perkara yang dinyatakan di atas itu, terdapat juga punca-punca lain kebakaran terjadi, seperti selalu pada masa ini orang ramai menyediakan persediaan hari raya, seperti masakan yang ditinggalkannya terlalu lama, hos gas itu LPG, domestic LPG, yang dapur masak, terdapat kelonggaran ataupun bucur pada hos tersebut, api puntung rokok, minyak masak berlebihan itu meruap, memasak dalam api lilin, dan juga kita juga mendapati punca tersebut juga daripada kebakaran rumput yang boleh melarat ke rumah, itu yang tidak dapat dikawal, dan kanak-kanak bermain api, dan juga apa yang ada pada masa ini, terdapat juga api percikan daripada alat pengimpal, itu welding set daripada daripada bengkel kereta ataupun di rumah-rumah persendirian yang menggunakan pengimpal api tersebut.
Kesemua ini adalah penyebab terbesar lah, dikenal pasti puncak kebakaran tersebut. Oleh yang demikian, kita berseru kepada semua pihak peringkat warga negara Brunei Darussalam supaya akan dapat memastikan penggunaan keperluan peralatan elektrik secara terkawal dan dipantau pada setiap masa. Insiden kebakaran bukan hanya dilihat pada perspektif yang rigid pada kompleks sesebuah premis ataupun bangunan rumah itu, seperti terdapatnya fire load, seperti bahan berbahaya itu hazardous material yang disimpan di dalamnya. Apa jua bentuk kebakaran akan melibatkan kehilangan nyawa seseorang yang kita sayangi dan kerugian harta benda yang sangat banyak. Perkara ini jika terjadi akan menjejaskan keharmonian institusi keluarga itu sendiri. Ya. Ini mungkin masa ini ada orang bergagas baru kan menambah rumah dan sebagainya. Jadi adakah yang akan membuat pengubahsuaian dari segi wiring dan sebagainya di rumah ataupun di premis-premis perniagaan. Jadi kalau orang kan membuat perubahan-perubahan ini, adakah perlu dihadapkan permohonan kepada pihak bomba sebelum dilaksanakan, Tuan? Ya perlu. Tuan punya rumah ataupun tuan punya premis perniagaan, hendaklah menghadapkan permohonan itu sebarang penambahan, pengubahsuaian yang melibatkan reka bentuk asal bangunan ataupun rumah itu sendiri, yang telah pun diluluskan awal oleh pihak autoriti bangunan. Mereka tersebut hendaklah menghadapkan kepada pihak autoriti melalui arkitek yang berdaftar di Kementerian Pembangunan. Perkara ini diperlukan adalah bagi memastikan keperluan sistem pelindungan dan pencegahan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat diikuti mengikut piawaian yang sedia ada pada masa ini. Kita juga ingin mengetahui, Tuan, ya, mungkin ada nasihat ataupun saranan. Apakah nasihat Tuan ya berhubung dengan, ialah maklum sajalah di musim perayaan ini, masyarakat kita ni khususnya masa ini berpusu-pusu membeli, sibuk shopping dan sebagainya untuk membuat persiapan saat-saat terakhir. Jadi mungkin ada saranan ataupun pandangan daripada pihak Tuan. Mungkin dalam sama-sama kita menyambut kedatangan hari Lebaran yang tidak lama akan menjelang, mungkin 3-4 hari lagi. Semua pihak individu akan sibuk membuat persediaan ataupun kelengkapan rumah masing-masing, dan tidak kurangnya ada yang meluangkan masa membeli belah di gedung-gedung perniagaan. Maka di sini saya sukacita memperingatkan kepada semua pengunjung-pengunjung supaya mempunyai plan tindakan keselamatan kebakaran bagi persediaan menyelamatkan diri untuk datang ke bangunan tersebut. Bukan saja hanya tani melihat akan membeli barang, dilihat barang saja. Kita pastikan tempat tani masuk atau sekurang-kurangnya kita mengetahui jalan keluar tani. Macam mana tani keluar jika terjadi kebakaran ataupun kecemasan. Kita mesti perlu tahu, jangan terus melihat barang. Dan satu lagi, kita mesti juga mengingati jika ada kebakaran, jika kita berada di tingkat atas, sekiranya ada terjadi kebakaran ataupun luncing kecemasan berbunyi di bangunan tersebut, jangan sekali-kali kita gunakan lift, perkhidmatan lift. Ia boleh menjejaskan kita terperangkap. Dan juga jika jika kita mendapati ada kepulan asap ataupun api berdekatan dengan kita, sila gunakan alat pemadam api yang ada tersedia di bangunan tersebut. Kita gunakan dan jika perlu kita padam jika ia kecil dan tidak membahayakan. Dan cuba kita kalau kita dapati ada ternampak asap atau api, kita cuba kita lihat ada satu dikenal pasti yang berkotak merah kecil. Kita cuba pecahkan alat pecah kaca itu, break glass cold point. Itu adalah bagi amaran kepada keseluruhan penghuni yang ada di bangunan tersebut supaya tempat tersebut ada terjadi sesuatu kecemasan ataupun kebakaran. Dan sila keluar segera dari bangunan tersebut, dan ataupun maklumkan kepada pengunjung-pengunjung yang lain bahawa kebakaran ada terjadi di tempat tersebut dan keluar di tempat
daripada bangunan itu sendiri. Jadi kesedaran pihak bagi semua pihak menangani perkara ini akan menyelamatkan satu nilai nyawa, dan ini adalah sangat terpuji sebagai mengelakkan insiden tersebut berlaku. Jadi, Tuan, sekiranya kalau kebakaran berlaku, bagaimana dengan kenderaan-kenderaan? Adakah orang ramai harus escape contohnya dengan memandu kenderaan keluar, ataupun jangan memandu kenderaan untuk ini dari sudut kenderaan bomba dan sebagainya untuk masuk ke tempat berkenaan? Ya, okey. Jika kita kenal pasti bangunan tersebut ada terlibat dalam satu kebakaran, ataupun pengunjung tersebut yang berada di tempat bangunan tersebut, segera tinggalkan tempat tersebut dan jangan gunakan kereta tersebut untuk kita keluar daripada bangunan tersebut. Tinggalkan kereta tersebut, dan jika perlu orang ramai yang berkunjung ke tempat tersebut, beri laluan kepada jentera bomba atau kita pergi ke tempat lain bagi mengelakkan kesesakan di tempat tersebut. Artinya kita ni perlu tahu kawasan tempat berkumpul ni, Tuan, apabila ada suatu kebakaran berlaku. Jadi dengan waktu yang singkat, mungkin soalan terakhir. Ini cuma saranan Faris dan juga Tuan Mungkin khususnya pada orang ramai, jelas sekali bahawa apabila kita berada di pusat membeli belah ataupun shopping kompleks, kita perlu, andainya berlaku kebakaran ataupun mungkin kecemasan yang tanpa diduga, Tuan kita perlu mengikuti arahan yang diberikan dan juga sedikit sebanyak mengetahui menggunakan alat-alat tersebut, alat-alat yang disebutkan Tuan tadi kan, alat pemadam api dan sebagainya perlu juga itulah saranan dari kami. Mungkin dan soalan terakhir mungkin sebagai tambahan Tuan, bagi pihak bagi pihak jabatan-jabatan sama ada kerajaan ataupun swasta, kalau ingin melakukan safety ataupun fire drill, bagaimana, adakah perlu memohon dan macam mana permohonan itu dijalankan? Bagi permohonan untuk mengadakan kesedaran awam ini, bagi mengetahui keselamatan kebakaran, pihak orang awam juga perlu memohon kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat melalui persuratan kepada pengarah bomba dan penyelamat di daerah ataupun di daerah masing-masing boleh juga tu. Jadi apa tadi soalan yang terakhir tadi? Yang terakhir mungkin saranan Tuan kepada para penonton. Jadi sebenarnya kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan kita akan menanti juga menjelangnya Hari Raya Aidilfitri yang tidak berapa lama lagi. Warga masyarakat negara Brunei Darussalam disarankan akan lebih berhati-hati dengan mengutamakan aspek keselamatan kebakaran, pencegah kebakaran di tempat kediaman masing-masing. Pastikan penggunaan peralatan elektrik sentiasa dikawal dan diselenggarakan dengan lebih teratur. Dan pastikan juga aktiviti kanak-kanak kecil dipantau selalu. Sila hubungi talian kecemasan Jabatan Bomba dan Penyelamat 995 jika berlaku insiden kecemasan yang melibatkan kebakaran. Dan jika ada sebarang keraguan, sila berhubung terus kepada bahagian pencegah kebakaran Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat melalui talian 2380 305. Dan jika sekiranya Jabatan Bomba juga mengalurkan pihak orang ramai akan dapat mengikuti kursus ataupun terlibat pencegah kebakaran yang boleh dipohonkan kepada melalui penghulu ataupun ketua kampung masing-masing secara persyaratan kepada pengarah bomba dan penyelamat, dan berhubung terus kepada bahagian perhubungan awam melalui talian telefon 2380 3402 ataupun 409 ataupun melalui cawangan di seluruh negara. Jadi di sini kita ada logo, mencegah kebakaran adalah lebih baik daripada memadamkannya. Itu dia. Baiklah. Terima kasih kepada pemangku penguasa kanan Taib bin Haji Abdul Kahar, Ketua Pencegah Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat. Dalam kesempatan ini ingin kita ucapkan selamat hari raya kepada Tuan.